Okay. So madrasah kita mulalah. Okay, pertama sekali kena tengok objektif lah. Objektif eksperimen kita is to verify the law of energy. Okay. Nak verify the law of conservation of energy. Okay. So teori ni boleh baca. Dari segi prosedur, kita ada steel ball located at the adapter. Dia ada magnet dekat adapter tu yang pegang kita punya steel ball. So kita akan lepaskan steel ball menggunakan adapter tersebut. Okay. Lepas tu steel ball tu berada di atas ground. So apa energi yang ada pada steel ball tersebut? Sebab dia adalah above the ground kan? Okay, apa energi yang ada pada steel ball tersebut? Apa nama energinya dekat teori? Gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Okay, kalau dari teori ni kita boleh nampak energi sama ada gravitational potential energy ataupun kinetic energy. Madam tak tulis apa-apa dekat sini. Hopefully korang nampak. We have gravitational potential energy. The formula is mgh and kita ada kinetic energy is half mv square. So bila berlakunya gravitational potential energy? So kita tengok formula. Gravitational potential energy is M darab dengan G darabkan dengan H. Mass times gravity times height. So mass dengan gravity ni is a constant lah. Steel ball kita massnya sama saja, fix, tidak berubah. Gravity pun sama 9.81. So heightnya tu berubah. Height dekat sini adalah height dia from the ground. Okay, so kalau sesuatu objek berada di atas, maksudnya above the ground, so objek tersebut akan menyimpan gravitational potential energy dalam objek tersebut. Okay, contoh rumah madam ni tingkat 2. So bila tingkat 2, sebenarnya badan kita ni dalam dia ada gravitational potential energy. So bila berlakunya gravitational potential energy, madam ulang balik semula, bila objek tersebut above the ground. So H lah. Dia bergantung kepada gravitational potential energy bergantung kepada height of the object. Kalau kita dah sampai ground, bila kita dah sampai ground, so dah tak ada dah energy, gravitational potential energy dalam objek tersebut. Okay, lepas tu sebab waktu yang dalam kedudukan yang pertama ni, yang dekat kedudukan adapter ni, steel ball is not moving. So tak adalah kinetic energy. Okay, kinetic energy happens when the object move. Okay. So bila sebab kita tengok formula at kinetic energy is half mv square. So half is a constant, m is a constant of the steel ball. So velocity-nya. Okay, so kinetic energy dia depends on the motion of the object. Kalau lagi laju objek tersebut, lagi tinggilah kinetic energy-nya. So means kinetic energy happens when the object moving. Okay, so kita apply conservation of energy di mana initially the steel ball hanya ada gravitational potential energy, so mgh, dan bila kita release this steel ball, dia akan bergerak ke bawah. So dan makin lama dia punya ketinggian makin kurang lah daripada ground. So kesemua gravitational potential energy will be converted to kinetic energy. So sebab tu dia equal kan. So half mv square equal mgh. Dan dari segi prosedur, graf yang dia suruh plot, prosedur number 6. Graf yang dia suruh plot adalah graph of V square against H. So, bila kita buat analisis kan, kita akan buat graf. Bila graf tu shape dia mesti straight line. Straight line formulanya adalah Y equal MX plus C. So, Y mesti jadi subject sebab Y equal. So, Y as a subject dan Y axis kita adalah V square. So, daripada formula yang half mv square equal to mgh tu, jadikan v square as a subject. So the remaining yang half m tu kena pindah ke sebelah kanan. So kita akan dapat m boleh cancel, both side has m. So kita akan dapat 2gh. Okay.
So V square is the y-axis, isn't it? Height is the x-axis of our graph nanti. So macam mana dengan gradient of the graph? Macam mana dengan nilai gradient? Akan sama nilai dengan apa? Kalau kita tengok V square equal to GH. Kurang? Tadi Madam cakap V square ni adalah y-axis. H adalah kita punya x-axis. Kita comparekan y equal mx plus c. C adalah y-intercept. Kalau dari segi teori, there is no y-intercept. Betul tak? Sebab equation kita tak ada pun plus minus apa-apa. So M will be equal to, M is a gradient. Gradient akan sama nilai dengan apa? 2G. 2G. Okay, so nanti kita dapatkan gradient. So kita boleh tengok gravity kita berapa. Theoretically, gravity kita adalah 9.81 meter per second square. So nanti nak dapatkan gravity sama dengan gradient. Gradient ni simbol dia M. Okay, so gradient bahagi dengan 2 lah dapat nilai gravity. Okay, so itu dari segi prosedur. Dan bila kita tengok setup ni, okay, so kita ada two photogate, photogates A and B. Photogates ni dia ada sensor dalam dia. Dia ada sensor, kalau kita letak tangan, nanti dia akan detect tangan kita. Bila bola tu pass by the first sensor, dia akan start the time. And bila bola tu pass by the second sensor, dia akan stopkan time. So kita akan dapat time interval when the object passes through the two photogates. Okay, so dia ada detector dekat situ dan kita sandwichkan lah kita punya photogates dan kita akan measure nilai jarak antara dua sensor tersebut. Okay, so that is our S. Okay, so this one is the height of the falling object. Okay, boleh? Dah baca dah korang? Untuk ni eksperimen ni Okay, so kita nak tengok pre-lab. Okay. Macam mana? Ni pre-lab kita. Okay, ni pre-lab kita. Ni pre-lab. Macam mana pre-lab ni macam ni? Dia dah bercampur ke? Okay, tak apa. Sama je ni. Okay, kita tengok pre-lab kita. Korang boleh tengok lab manual korang juga at the same time. Kenapa pre-lab ni jadi macam ni? Ada lab manual dalam dia. Macam tu dalam Telegram macam ni juga pre-lab korang. Ada lab manual Tak, madam. Tak, madam. Dia dah bercampur ni. Sekejap madam buat balik. Yang ini adalah lab manual. Okay. Lepas tu, madam nak ambil pre-lab. Eksperimen ni lama juga. Minggu depan kita tak ada eksperimen. So madam akan allow korang buat lab report ni dalam masa 2 minggu lah. Tapi janganlah gunakan 2 minggu tu. Macam serabut tak siap-siap lagi. Madam rasa boleh siapkan minggu ni terus untuk korang punya lab report. Lepas kita buat sekali sama-sama kan. So madam tak suka spend too much time lah untuk lab report ni. Sebab better kita concentrate pada tutorial. Okay, so pertama, state the law of conservation of energy. Ni adalah pre-lab kita. Mana jawapannya?
Yang ni. According to the law of conservation of energy, in the absence of external force, the total energy of a system remains constant. Itulah jawapannya. Law of conservation of energy maksudnya in an isolated system, dia adalah dalam keadaan yang terkawal. Maksudnya in an isolated system tu adalah in the absence of external force, the total energy of that system remains constant. Kita dah belajar dah conservation of momentum. So sama je ayat dia korang. In an isolated system, the total momentum of that system is constant. Betul tak? Untuk conservation of momentum. Kalau conservation of energy, the total energy of that system is constant. Okay. So next. Tak perlu buat pun benda ni. Just jawab je soalan madam ya. Madam tak minta korang salin. Okay, so state the gravitational potential energy and kinetic energy. Definition of gravitational potential energy and kinetic energy. Apa maksud gravitational potential energy? Tak ada kan? Tak ada pun dekat sini. Okay. So gravitation tadi pun madam dah cakap dah. Gravitational potential energy is energy due to apa? Due to? Its position in a gravitational field. Due to the position or height. Okay. Maksudnya dia depends on inilah. Maksudnya di mana positions or height of the object. Okay. So untuk kinetic energy is energy in which the object apa? Is in objek sedang Motion. in motion, tengah bergerak lah, akan ada kinetic energy. Okay, so next, symbol for gravitational potential energy and kinetic energy. Gravitational potential energy, simbolnya adalah capital U subscript G. So U is for energy, gravity, gravitational potential energy. Kinetic energy, simbolnya adalah capital K. Apa unit dua orang ni? Energy unit dia apa? Joule. Joule. J kan? Okay, so next. Kita ada satu objek, satu situation A, height dia adalah 10 meter. Situation B, height dia 5 meter. Using the conservation of energy, determine the velocity of the ball just before it reach the ground. Dia minta apa? Determine the velocity. Apa yang korang rasa? Siapa punya velocity yang lagi besar? A. A. Sebab A ni tinggi dia lebih tinggi kan, dia 10 meter. So A ni ada higher gravitational potential energy. Bila higher gravitational potential energy, higher jugalah kinetic energy dia. Okay, lagi laju lah. So velocity A ni bila dia reach the ground, velocity A ni lagi besar berbanding velocity yang 5 meter. Okay, so lagi tinggi sesuatu objek, kalau dia bunuh diri, lagi besar lah dia punya hentaman velocity dekat ground tersebut. Okay. Okay, so apa ni? Macam mana nak buat guna apa ni korang? Guna conservation of energy. Okay, so total energy initial sama dengan total energy final. Macam kita buat total momentum initial sama dengan total momentum final. Itu adalah konsepnya, conservation of momentum and conservation of energy. Okay, so initially objek ni tengah rest lah Kita anggap dia rest. So dia tak ada kinetic energy. Waktu initial dia cuma ada gravitational potential energy saja ataupun simbol dia tadi UG ya. Okay, UG. Okay, initially. Final, objek tu dah sampai ground. So ada lagi tak gravitational potential energy? Tak.
Tak ada dah. Yang ada cuma kinetic energy lah. This one is just before the ground. Bukan dekat ground betul-betul, sebelum dekat ground tu. So akan ada kinetic energy. Okay, kita gunakan formula. Sorry, untuk UG, apa formula dia? Gravitational potential energy tadi? Kurang? mgh MGH. Okay, kinetic energy? half mv square. Half MV mv square. Okay. Lepas tu, boleh carilah M boleh cancel. Kita nak cari velocity tadi kan. Okay, so 9.81 height-nya untuk yang first one 10 meter sama dengan half V square. So berapa jawapan V? Tekan kalkulator korang. Cepat sikit. Tekan kalkulator, bagi jawapan, kita boleh move dengan sangat cepat. 14.01 ms. Okay, good. Okay, ini yang situation A. Korang buat yang situation B punya, berapa jawapannya? Velocity? 9.90 ms. Okay, untuk situation B akan dapat V-nya 9.9 ms negative 1. Okay, madam tak buat kat sini. Okay, so betul lah lagi tinggi sesuatu ketinggian tu lagi besar nilai velocity-nya. Okay, kalau rendah je velocity akan kurang. Okay, from the answer calculated in question A, what can we deduce about relationship? Ini adalah apa ni namanya? Macam hypothesis. Apa relationship between the release height and the velocity of the ball before hitting the ground? Apa relationship dia? Relationship ni cakap directly proportional ke inversely proportional tu relationship dia. Directly proportional. Directly proportional. So the release height is directly proportional. Directly proportional to velocity of the ball. Velocity of the ball salin balik semula lah before hitting the ground. Okay, so ni relationship dia dan kita tengok pun dalam equation kita ni, yang ni. GH sama dengan half mv square. H kita dekat sebelah kiri, V square kita dekat sebelah kanan. So ada sama dengan kat sini kan? Madam dah ajar kan macam mana nak tengok directly proportional dengan inversely proportional. So kalau satu sebelah left, satu sebelah right menunjukkan directly proportional. Okay, so maksudnya lagi tinggi height, lagi tinggi juga velocity, directly proportional. Okay, so experiment. What is the energy owned by the ball bearing when it is attached to the free fall adapter? Gravitational potential. Gravitational potential energy. Okay, good. Gravitational potential energy. Madam buat singkatan je, lagipun korang tak buat, madam yang tengah buat. Okay, so next, what is the usage of the photo gate? Photo gate. Mana photo gate? Photo gate tu yang ni lah, yang photo gate A dengan B ni kan? Ni. So apa fungsi dia? Velocity detector. Yes, velocity detector. Dia akan detect velocity object. Okay, state the change in mechanical energy in this experiment. Mechanical energy. Energi apa yang berubah? Dari mana? Dari energi apa ke energi apa? Gravitational potential energy to kinetic. Gravitational potential energy sebab dia dekat bahagian atas. Lepas tu kita kan jatuhkan dia akan berubah menjadi kinetic energy of the object. Okay, good. State the manipulated variable. Dalam prosedur kena state kan. Kalau lepas nanti korang buat prosedur, buat lab report. So prosedur kena tukar in passive sentence. Last sekali kena state. Betul tak madam? Dalam taklimat yang hari tu kena buat satu kotak untuk manipulated variable, responding variable dengan constant variable. Kalau dalam lab report. Okay. So apa manipulated variable? Apa yang kita ubah dalam ni korang? Dalam prosedur ni apa yang kita ubah? Height. Height.
ketinggian kita lepaskan ball bearing kita. Okay, so height ni akan berubah. Lepas tu tengok dia ada cakap dekat sini, dia suruh buat height 20, 25, 30, 35 sehingga 45 cm. So height tu akan berubah-ubah lah. Okay, so manipulated variable is the falling height, kan? Falling distance of ball bearing. Simbolnya adalah H lah kalau dalam ni. Okay, so yang responding variable. Time. Time. So kita akan dapatkan time. Dekat mana kita nak dapatkan time? Dekat mana kita nak dapatkan time? Dari Timer kat sini. Sini. Timer ni kan dia akan tunjukkan berapa time interval. Betul tak? Time interval object to pass photo gate A dengan pass photo sehingga dia pass photo gate B. Okay, so the time interval. So responding variable is the time required for the ball to travel through a distance S ni. Yang ni S ni. Nampak tak S kat sini? Ada S. Okay. So berapa time yang diambil untuk pass by distance S tersebut. So kita punya constant variable. Mass of the ball bearing. Okay, good. So mass of ball bearing lagi. Madam tak nampak skrin. Madam tak present. Allahu Akbar, awaknya tak bagi tahu dari awal. Madam terkeluar. Itu baru hilang. Tak baru-baru je. Oh, okey. Baru Baru je. yang ingatkan dari tadi lagi, Masya Allah. Okey, tak apa. Sekejap ya, Madam masuk balik. Kita nak lambat. Kan join je Madam cuba tak payah pakai wifi. Okay, sementara tunggu. So apa lagi corresponding, apa lagi constant variable? Selain mass of the ball bearing. Dengar ke suara Madam? Dengar Madam. Dengar Madam. Mana kita punya? So apa lagi yang kita ni, yang S ni, sebenarnya S ni yang penting. Tengok ni S ni. Sebab foto kita punya ball bearing dia akan pass by distance S tu. Jarak antara dua sensor daripada photo gate A dengan photo gate B. So dia nak time objek tersebut pass by these two distance lah. This distance between two photo gates. So berapa masa dia ambil. So bila velocity-nya makin besar, maksudnya makin kecil lah masa diambil untuk pass by sebab makin laju kan. Betul tak? So S tu yang sebenarnya yang penting adalah distance S where the ball bearing pass by two photo gates tu. S tu yang kita nak apa? Kita constantkan. Kita tak lepas kita dah sandwich kan kita punya photo gates tu, kita ambil distance antara dua sensor tersebut
sebab ball bearing akan pass by dua sensor tersebut. Berapa masa yang diambil akan show dekat bahagian timer kita. Okay, boleh? Boleh madam. So how the final velocity of the ball bearing is determined? The final velocity of the ball bearing. Macam mana nak dapatkan velocity dia? Using equation Equation apa? V sama dengan S per T. S per T. S kan kita boleh measure berapa kita dalam apa? Dalam ni dia suruhkan measure S kita. Okay, procedure number 1 ni dia ada cakap dah measure the distance S. So kita dah measure S, time kita boleh ambil dekat timer. So dapatlah velocity of the ball bearing. Okay. So ini data analysis. Okay, kita akan buat graph, straight line graph y equal mx plus c. Dan soalan ni suruh kita plot graph v square against h. Okay. Based on equation 1 and the graph, determine the variable for x and y axis. Kan dia dah cakap dah ke x axis kita apa, y axis kita apa. Kan dia dah show, dia dah bagi tahu dah suruh plot graph apa kan. So boleh jawab je lah, y axis adalah apa? Y axis kita? V square. X axis? H kan. Kan dalam prosedur dia dah suruh dah plot graph apa versus apa. Okay. So from the graph, what does the gradient M represent? Tadi M kita represent apa? 2G. 2G. So gradient M equal 2G. Okay, so maksudnya from the gradient of the graph, how can we determine value of gravity? So susun balik semula lah equation ni sama dengan macam mana nak dapatkan gravity. Susun je formula dekat atas. Sama dengan V squared over H. M over 2. M over 2. M over 2 Okay. daripada atas ni. Ni kan kita dah ada gradient sama dengan 2G. Nanti gradient kita dapat daripada graph. Soalan tu kata macam mana nak dapatkan gravity. So gradient yang kita dah dapat bahagi je dengan 2. Okay. So list 3 precautions of the experiment. Korang cuba fikir. Apa yang kita akan cuba buat. Precaution of the experiment. Tak ada yang salah pun, cuba bagi idea. Tutup kipas. Okay, good. Switch off the fan. During conducting the experiment. So, minimize air resistance kan, madam kata. Okay, lagi? Cuba tengok setup ni. Apa lagi? Yang precaution kita. Dia minta 3 kat sini kan. Pak korang, bagi tahu je jawapan. Don't worry. Use automatic trigger to release the ball bearing. To release the ball bearing. So, kita tak payah release lah. Kita tak payah tekan. Maksudnya automatic trigger. Bagus, menarik. So, boleh. So, precaution. Yang tu macam boleh buat error and precaution lah sebab kita tak use pun. Precaution ni adalah benda yang kita buat waktu eksperimen. So apa yang Theophilus cakap tu masukkan pada error and suggestion. Faham tak Theophilus? Sebab precaution ni adalah benda yang kita buat during that experiment. The thing is kita tak guna pun automatic trigger to release the object tersebut. Faham tak Theophilus?
Korang faham? Yeah, madam. Okay. So kenapa kena guna automatic trigger tu? Theophilus. Kenapa kita tak boleh just guna adapter, free fall adapter ni sahaja? To avoid exerting force on the ball bearing. External force to the ball bearing. Okay, so bila cara nak release tu adalah kita kena macam switch dia tu. Dan ada orang jenis yang macam dia tekan switch tu kuat. So bila dia jatuhkan ball bearing, dia jatuhkan sekali dengan external force. Ada orang soft, dia lembut sikit, so dia tekan tu sikit sahaja, so dia tak ada external force. The thing is ada manusia, ada orang yang ni sikit kan, sebab kita semua ada karakter yang masing-masing. So maksudnya errornya adalah there is an external force applied during release when we want to release the ball bearing. That is the error. Precautionnya adalah use automatic trigger to release the ball to minimize ataupun to minimize the external force while releasing the ball bearing. Okay, so that's good. Itu boleh masukkan dalam lab report awak nanti. Okay, lagi precaution lagi. Precaution adalah apa yang kita buat semasa eksperimen tersebut. Eyes are perpendicular to the ruler. Eyes perpendicular when measuring the height, betul tak? So height tu kita mesti tengok ni, height ni dia kata dari mana sehingga mana, betul tak? So height kita mesti at the bottom of the steel ball, okay? Pergi kepada distance antara dua photo gates kita. Okay, so tu mungkin precaution kita lah. Okay. So precaution dia adalah eyes must be perpendicular to the reading of meter ruler scale. Okay, dia ada scale dekat situ. Kita tak guna meter ruler pun, tapi dia ada scale dekat kita punya free fall adapter ni sekali ni, dekat dia punya tiang, kita punya tiang apa tu nama dia? Apa ni korang namanya? Retort stand. Dekat retort stand tu ada bacaan ruler dekat situ. Okay. So eyes must be perpendicular to the reading of meter ruler scale on the retort stand. Okay, lagi? Yang ketiga? Madam, boleh ke buat the ball bearing is ensured to move in a straight line? Yes, good. Yes, sebab dalam photogate kita ni dia ada sensor, kecil je sensor dia kalau tengok pada video. So kita kena make sure yang kita punya ball bearing ni dengan kita punya photogate dia straight line. Kalau tak, nanti timer kita tu dia measure apa lah, CP je sebenarnya ball bearing. So dia tak measure betul-betul di kawasan bawah kita punya ball bearing tersebut. Okay, itu adalah juga precaution yang kita buat. So make sure Ni precaution lah. The setup lah, ni precaution ni adalah kita buat, ni bukan error and suggestion to overcome. So maksudnya adalah the setup of the experiment is set up, macam mana nak cakap? The experiment is set up ada ke setted lah? Tak ada lah? Tak ada kan? Dia punya past tense set up juga. Okay. Experiment is set up in in a parallel lah. Macam nak cakap? Okay. Okay, kita cakap macam ni. The two photo gates is are set up
parallel. Okay. To the path of the falling ball bearing. Okay. To make sure the photo gets detect the macam tu lah buat je ayat, the ball bearing correctly. Faham tak maksud ayat macam the two photo gates are set up parallel to the path of the falling ball bearing to make sure the photo gates can detect the ball bearing correctly. Boleh terima tak ayat madam ni? Terima je lah korang kan. Okay. So itu adalah precautionnya. Okay, so next, state 2 types of error during experiment and give an example for each error. Tadi kita dah ada satu error dah daripada Theophilus. Errornya adalah dari external force kan? Applied to the ball bearing when releasing it. Okay, so precautionnya adalah tadi suggestion to overcome adalah use automatic trigger to release the ball bearing to minimize the external force. Okay, so next. Lagi? Apa lagi? Apa lagi errornya? Okay, since korang tak buat eksperimen ni mungkin tak tahu. Okay, tak apa, kita hold dahulu, mungkin kita boleh baca dekat bawah so that yang bawah ni boleh jadi ni error kita mungkin. Okay, kita baca bahagian bawah. Kita, by the way, eksperimen kita ada random error and systematic error. Do you know about that? Tahu tak random error ni macam mana? Random. Random means what? Maksudnya apa? Maksud random apa? Rawak. Rawak. Maksudnya macam error secara rawak. Kalau systematic error ni maksudnya dalam sistem lah. Dalam sistem of experiment kita set up ni, prosedur ni kita set up ni. So sistem di dalam eksperimen ini itu adalah systematic error. Maksudnya faulty of the device ke ataupun apa masalah apparatus kita, sistem dalam setup kita lah. Okay, cuba kita tengok. Kalau winds keep blowing in the surrounding. Random sebab winds ni external betul tak, dari luar, bukan waktu kita set up. So dan dia berlaku waktu cuaca macam tu, kita pula tengah buat eksperimen. So maksudnya random lah. Okay, random error. Okay, yang ni some of the numbers on the timer display was broken and missing. Systematic Error daripada timer kita kan. Kadang-kadang photo gates ni dia bukannya terlalu ni sangat kurang. Maksudnya kadang kita tengok dalam kita dah release dah parallelkan dah kan. Lepas tu timer kita pelik sangat bacaan dia bagi ni. Maksudnya dia mungkin dia punya ball tu agaknya dia detect bahagian photo gate B je. Photo gate A ni dia tak detect. So maksudnya kita tengok timer display bacaan dia tu macam jauh sangat daripada yang sebelum ni. So itu adalah systematic error lah, timer kita broken. Systematic error. Okay, lagi? Instead of using hand to release the ball bearing, it is suggested that the ball can release using automatic control or trigger. Random error or systematic error?
Random. Random. Random error. Random error. Okay. Sebab sebenarnya dah ada dah trigger tu, tapi hands kita ni tak semua orang hands dia sama. So tak semua orang release pada, maksudnya softly ataupun gently release the trigger. Okay, so itu adalah random error dari tangan kita. Okay, lepas tu sometimes the time measured is hardly detected by the photo gates. This is due to the positions of the gates where the ball bearing fail to hit the motion sensor. Therefore, the free fall adapter and photo gates must be realigned properly. Systematic error. Yeah, systematic error. Kita yang set up dia tak align. Kan? So masalah pada sistem kita lah. Okay. So korang, kita boleh jadikan point nombor 4 ni sebagai error and suggestion to overcome. Kita boleh cakap time measured is hardly detected by the photo gates. Okay, itu sahaja kita punya error. Kita punya suggestion adalah free fall adapter and photo gate must be realigned properly. Itu ke? Ke yang tu kita dah set up parallel dah Yang ni kita dah jadi, precaution dia nak 2 je kurang. So yang ni jangan letak dalam precaution, buat 2 ni. Switch off the fan dengan ice ni. Sebagai precaution kita. So boleh masukkan yang ketiga ni sebagai error and suggestion to overcome dalam lab report. Okay, boleh. So kita dah settle bahagian discussion yang bahagian error and precaution tu Okay, bolehkah? Kita ada 45 minit untuk buat lab report. Madam ada bagi data dalam Telegram, so kita boleh terus start dengan table. Boleh? Kurang? Boleh. Haris rasa okey Haris? Haris share screen untuk buat lab report Haris? Lab report yang 3 ni. Lab report 3 ni kita buat sekali sama-sama dengan kawan. Boleh? Saya tulis. Awak tulis. Dan awak terus hantar dekat madam guna GoodNotes je. Tak payah salin kat kertas dah. Ada kertas ni kan? Kertas graph kan? Dekat GoodNotes. Okay. Kan? Okay, jom Haris. Awak share screen. Madam, saya nak masuk iPad dah. Oh, okay. Awak tak masuk iPad lagi. Okay, yang lain kita boleh terus dengan madam dah bagi. Yang bahagian atas tu korang boleh buat sendiri Yang apa tu, title, theory, title, objective, theory, apparatus, procedure. Apparatus kita, dia dah cakap tak dekat sini apparatus yang ni kan? Kita ada dah kan apparatus dekat sini. Lepas tu kena buat apa yang ada bacaan cuma meter ruler dengan timer. Okay. Okay, kita tengok ni raw data. Korang, madam ada bagi raw data dalam group Telegram. Madam share screen dulu. Ada kan raw data dalam group Telegram ni. Kita ambil yang eksperimen 3B. So bila bahagian apparatus ni, kita punya timer, korang letakkan kita ada apparatus, kita ada name, range dengan sensitivity kan. Kita kan kena buat table.
Okay, meter ruler semua orang dah tahulah dari 0.0 sehingga 100.0 cm. Okay, timer kita kalau tengok, timer kita ni tengok berapa bacaan dia. Dia ambil 1, 2, 3, 4, 5. Dia ambil 5 decimal places. So timer kita dari 0.00000 ada 5, betul? 5 ke 4? 4 eh? 4 decimal places. Dalam raw data kita, kita tengok bahagian time tu, dia dapat 4 decimal places. So bacaan terkecil 4 decimal places yang kosong ni sehingga kita tak tahu sehingga berapalah time dia. Okay, dari segi range. So tak payahlah buat range dia macam tu. Untuk timer tak payah. Kita buat yang dari segi sensitivity. Yang kolom yang ketiga. Sensitivity untuk meter ruler berapa sensitivity dia? Untuk meter ruler? 0.01. 0.1. 0.1 je. Dia ada satu decimal places je. So 0.1 cm. Okay, untuk timer, tadi kan dia bagi 4 decimal places. So berapa sensitivity dia? Dia ada 4 decimal places kurang 0.0001. 1 second. Boleh tengoklah dekat table ni macam tu. Okay, tu untuk apparatus. Untuk prosedur, Madam kata passive sentence. Okay, Madam tengok dalam lab report korang. Okay lah untuk passive sentence ni semua orang tahulah InsyaAllah macam mana nak buat. Mungkin ada kesalahan sikit lah yang baru masuk tu. Okay, so kita teruskan dengan lab report yang bahagian observation. Boleh Haris? Awak start dengan observation. Okay. Okay, boleh share screen. Okay. Okay. So yang atas tu nanti boleh complete kan. Awak terus dengan observation, boleh buat title observation. Kita akan ambil data daripada Telegram yang 3B tu. Tiga P ya, madam. Dekat Telegram. So saya tulis kat sini ya. Okay, betul. So dalam table ni korang kena buat simbol H dengan uncertainty sekali, jangan lupa ya. So falling distance ni kita measure guna meter ruler. So uncertainty-nya is plus minus 0.1 cm. Okay, falling distance dengan time. Takut tak muat juga tu sebenarnya sebab graf kita dia suruh lukis nanti V square against H kan. So Haris kena kecilkan sedikit, takut awak tak muat kolom tu. Sebab graf yang dia suruh lukis adalah V square. Dalam table kita ni tak ada lagi V square. Okay, so time dia ambil 3 bacaan time. Kita buat time 1, time 2 and time 3.
straight. Nanti kena buat time average. Okay. Kita salin dulu. Sengit tak apa ke madam? Tak apa. Okey dah ni. Mesti Haris pun ketak nak kena share screen dekat 2 kelas ni ya. Betul. Siapa lagi ada iPad, nanti next kita boleh suruh orang lain. Share screen. Okay. Lepas tu yang S kanan tu ni V. kita salin dululah. Kita salin dulu. Nanti baru kita fikir untuk lepas tu nak cari apa lagi. S tu pun kena salin. S tu nilai constant variable S kita. Jarak antara dua photo gates. Kena letak ke atas table sebab tak ada dalam table sebab dia constant variable. Kita tak ubah pun. Okay, kena salin juga tu yang S sama dengan 2.7 plus minus 0.1 cm. Itu constant variable kita. Plus minus 0.1. Kita relax je hari ni. Madam kata 2 minggu nak siapkan lab report ni. Lepas kita buat minggu ni terus. Okay, salin saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 data dia bagi. 45.0. Okay. Okay. Okay, kawan-kawan lain mungkin boleh tolong Haris untuk time average. Siapa yang dah calculate untuk bacaan pertama? Rasanya 148 juga ni, rasanya betul. Korang bahagikan dengan 3. Siapa nak bagi jawapan? Yang first tu 0.0148. Yang second tu 0.0142. Okay. Yang ketiga 128. 128 sebab kita ada 28, 30, 29 kan? Tengah-tengah 28 lah. Betul? Kalau tak pasti tekan calculator. Ketiga 0.0129. Okay. Oh yalah tengah-tengah 29. Okay, lagi? Yang keempat?
Yang keempat ni 7 ke? 116, 118 dengan 116. 0.0117. 117 Haris. Yang keempat, okey. Yang kelima, yang keenam. Satu kosong dua. 102, okey. Yang ketujuh. Kita akan dapat data yang sama. Since kita dari data yang sama, kita akan dapat nilai yang sama. Okey, betul tak apa yang Haris buat ni kalau ada kesalahan? Boleh? Boleh bagi feedback dulu sebelum kita nanti nak buat graph, nanti takut kita silap. Betul ke? Betul, Madam. Okay, good. So, okay untuk ni. So, lepas tu, okay, ni adalah data yang kita collect waktu eksperimen. Kita dapatkan berapa falling height, dari that falling height berapa time yang kita ambil. Okay, dekat bahagian tepi lagi graph, kita kena juga buat dekat sebelah tepi table, kita kena buat ikut graph minta nilai apa. Graph dia suruh buatkan V square against H. H dah ada dah dalam table kita, cuma V square tak ada lagi. So kita kena dapatkan V lah. Lepas kita dapatkan V baru kita squarekan So macam mana nak dapatkan V tadi dalam pre-lab tadi? T bahagi S. S bahagi T. Displacement bahagi time kan? Velocity adalah displacement bahagi dengan time. Okay Haris, boleh tambah lagi kolom V sama dengan S bahagi T. Okay, tu formulanya. Saya tak payah letak formula pun tak apa, tapi betterlah senang so that pemeriksa tahu macam mana kita dapatkan V. Tapi tak ada markah lah dekat sini. Okay, boleh buat V sama dengan S bahagi T. Lepas tu apa unitnya? Kita nak buat meter per second. Okay? Ke nak buat sentimeter per second? Sebab S kita tu dalam sentimeter. So korang nak tukar unit ke? Kita madrasah tukar unit terus lah. Boleh? Kita buat SI unit. Maksudnya MS -1 unitnya. Sebab nanti nak square lagi, betul tak? Sebab ni baru V. So kita jadikan S dekat atas yang 2.7 tu, jadikan dia dalam meter. Okay, boleh? Cuba Haris dekat bahagian atas table bahagian S tu Haris. Jadikan dia dalam meter, buat sama dengan dekat tepi. Tak payah. Yang tu tak payah delete Haris, okay? So kita just nak convertkan dari situ je. Kali 10 kuasa 2.7 senti. lah kan, 2.7 kali 10 kuasa kita nak tukarkan dia dalam meter. -2 meter. Buat unit dia sekali. Kita dah tukarkan dia dalam meter. Meter. Okay. So 2.7 kali 10 kuasa -2 bahagi dengan time. Okay, bacakan dekat Haris. Bahagikan dengan time. Yang time average tu lah. .82. Okay, madam buat dia 2 decimal places. By the way, korang boleh decide kalau nak buat dia 3 decimal places pun boleh. 1.824 ataupun 1.82. Kita nak ambil berapa decimal places So kita tengok kita punya graph nanti. Madam rasa ambil 824, kita decide 4 significant figure. Buat tak 824. Okay. So bacaan yang kedua. 1.901. Bacaan ketiga. 2.093. 2.308.
Bacaan keempat 113. 2.389 202 2.647. Bacaan yang ketiga berapa ni? 84 084. 3.214. Okay. So, Madam kata kita gunakan 4 significant figure untuk decide berapa decimal places dalam kolom tersebut. Okay. So, next adalah V square pula. Masih lagi tambah lagi kolom V square sebab graf suruh lukis, suruh plot axis V square. So, unitnya akan jadi apa untuk V square? M kuasa 2, S negatif 2 lah sebab kita kena squarekan unit kita. Okay, good. So 1.824 kuasa 2 sahaja. 3.327. Okay, 1.901 kuasa 2. 3.614. 2.093 square 4.381. Okay, 2.308 square 5.327. 5.707. Okay. Okay, yang lain yang check sekali korang pun tekan kalkulator. Madam takut ada kesilapan pengiraan. Okay tak? Sama tak? Semua. Boleh? Madam, untuk Ya. yang V tu kan Madam, perlu tukar jadi meter Madam? Madam tukarkan sebab lagi senang tukar kalau kita buat sentimeter per second, nanti square kan jadi sentimeter square per second. Madam takut korang dah tak reti dah unit nak tukar kalau tunggu dekat gradient. Faham tak? Maksudnya untuk pengiraan yang itu kita decide tukar unit untuk V tu. Tapi untuk H dengan time kan yang itu kita tengah buat eksperimen, yang tu tak boleh tukar unit sebab kita tengah buat eksperimen, kita kena remain unit of the apparatus sebab meter ruler memberi unit cm, so kita kena buat height tu dalam cm lagi. Dan time alhamdulillah dia dah bagi dalam SI unit second. So yang itu sebab kita tengah buat eksperimen, bila tengah buat eksperimen kita tak boleh tukar unit. Kita kena remain unit apparatus yang asal. Lepas tu dah siap dah eksperimen. Sekarang ni dah siap eksperimen. Kita dah nak buat lab report. Lab report memerlukan V square. Untuk V tu kita dah boleh decide kalau nak tukar unit dah. So sebab tu madam rasa better tukar unit untuk yang V tu sebab nanti korang confuse. Kalau dia nak V je, okey je nak buat centimeter per second. Nanti dekat gradient kita tukar lah. Tapi kalau sebab soalan tu minta V square, so nanti takut korang power factor ni selalu student macam silap dah. Centimeter square. Senti tu sebenarnya kuasa 2. Dia dah tersilap dah. Dia punya pertukaran unit. So better tukar dari awal-awal lagi untuk V. Faham tak Ain? Boleh Ain? Boleh Madam. Okay, so kita cari centroid dahulu sebelum kita lukis graf. Dalam graf kan nanti ada centroid kan? Dekat bawah tu ada remain space tu Haris, boleh buat untuk centroid. Centroid kita untuk y axis adalah centroid. Macam mana je centroid Tak ada E dekat belakang.
Macam mana dia? CEN. Madam, saya R. masih ada Baik, Putih. kemuskilan lagi madam. Okay, Ain, apa dia? Macam mana madam tekan kalkulator untuk kira H tu madam? Sebab saya dapat yang first tu kan, saya dapat 10.14. Yang Saya V buat ke? 15 darab 10 kuasa negatif Dia 2 bukan bahagi dengan 15. Dia bukan 15 tu Ain. Dia punya formula V adalah S bahagi T. Bukan H bahagi T. Faham tak Ain? okey. S tu constant je. Kat situ. Saya ambil H madam. Dia bukan H, dia S. So maksudnya berapa velocity untuk ball bearing tu pass distance photogate kita yang S tu je. Okey, faham. Thank you madam. Okay, good. Bagus dengan soalan. Okay, Haris boleh teruskan? Yang centroid untuk y axis adalah V square. Buat kurungan V square. Ataupun dekat bahagian bawah. V square kita yang perlu di averagekan kan. Okay, so yang V square tu kena tambahkan ke semuanya. Okay, madam tekankan kalkulator. Oh, 10.33 ni Haris, nampak tak dia cuma 2 decimal places je. Kita tak boleh ambil 10.33, kena tambahkan lagi decimal places sebab mesti consistent decimal places dalam kolom kita. 33 berapa? So 3.214 kuasa 2. 10.330, betul. 330. Okay. So kurang kalau kita tengok kan 10.330 tu dah berapa dah significant figure? Tengok tabel balik semula, ada berapa significant figure untuk 10.330? Berapa significant figure untuk nombor 10.330? Kita dah belajar significant figure. Ada berapa significant figure? 4 ke significant figure? Bukan decimal places. Significant figure. Ada 4 ke 5 korang? 5. 5 dah. 5 significant figure ni too much. Madam kata ambil cuma 4 sahaja. Betul tak? So bila kita ambil 4, so dia akan jadi 10.33 lah. Maksudnya cuma 2 sahaja decimal places. So apa yang kita kena buat? Kita akan ambil 2 je decimal places untuk keseluruhan kolom itu. Faham tak maksud madam? Sebab kalau kita ambil 3 decimal places, data yang bawah tu dah jadi 5 significant figure. Banyak sangat 5 significant figure. So kita cuma ambil 4 sahaja significant figure. So data yang atas tu semua kena jadikan dia 2 je decimal places sebab kena bagi consistent decimal places. So 3.33 yang first data kita. 3.33 Haris, okay. Kena 2 decimal places. 3.33, okay, 361 tu boleh padam 4, okay, 1 tu pun boleh padam 4.38. So 5.33, 5.71, 7.01. So 2 decimal places. Okay lah sebab too much kalau 5 significant figure tu dah too much. Mereka kata cuma ambil 4 significant figure. Lepas tu bila kita ambil 4 significant figure, kolom tersebut mesti consistent kan dia punya decimal places. So ambil cuma 2 decimal places sahaja. Haris dah tak share screen dah Haris. Kena share screen semula. Okay. Dia terkeluar sendiri ya madam.
Kadang-kadang internet juga sebenarnya. Okay. Bahagi dengan berapa data kita ada 7 kan? Okay, kita tekan balik semula. Calculator. Centroid ni pun nak kena tukar lah madam. Centroid pun kena tukar. Okay. 3.33 plus 3.61 5.38 5.33 5.71 7.01 10.33 bahagi 7 kan? Okay, so 5.67. Okay, so kena buat unit. Unitnya apa? V square, right? So unit ada dekat atas untuk V square. Okay, so jangan lupa untuk centroid kita kena letak unit sekali. Untuk x-axis kita adalah H. H kita masih lagi dalam cm, tak apa. So averagekan ke semua H kita. Sama dengan 30. 30. 30.0 lah kita yang ini penting dia punya decimal places. Okay, 30.0 cm. Okay, so boleh buat ni apa? Graph. Graf nak pakai apa? Boleh tak? Haris tak ada nama kertas tu apa dia? Haris tak ada yang hari tu buat graph sebab guna ni graph paper yang biasa Yang kat sini tak ada kat Google. Boleh guna yang tu Haris? Tapi saya ambil daripada Google lah. Boleh. Ambil yang dari Google tu. Yang dia punya ada berapa kotak 8 kot yang korang punya kertas draft ada 8 kotak mendata. 13 kotak menegak. Kita search dahulu yang ada lebih kurang 8 kotak. Kan? Yang ni okey kot? Ini okey? Boleh? Nampak banyak? Yang ni yang 20 kotak kecil ke 10 Haris? Sebab madam tak jelas sangat. Okey. Yang betul lah. Okey, yang ni. Okey, so apa sekali? Pertama sekali buat graph. Tajuk. Title, graph of V square against H. Okay, so kita buat axis. Haris kira berapa kotak Haris? Ada yang 20 kotak ni ada berapa kotak? Macam mana tu? Saya ada kirakan 1, 2, 3. Besar tu. So satu yang 20 kotak times 20 tu ada berapa kotak mendata?
Okay. Kira macam Madam ni rasa madam. yang 20 kotak kecil tu. Bukan. Yang 20 yang ni. Yang tu baru 10. Yang 20. okey. Okay. Yang atas dahulu boleh kira. So 1, 2. Okay dah. Atas sekali tak kira. So berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 13 kotak. Okey. Data kita tadi yang y-axis. Nanti kita bahagikan dengan 13. Tengok table balik semula. Okey, table kita dari 3.33 sehingga 10.33. So macam mana cara madam buat 10.33 tu kita tolakkan je, kita tolakkan bacaan terbesar tolak dengan kecil 10.33 tekan kalkulator. Tolak dengan bacaan terkecil tadi 3.33. Tolakkan, kita dapat 7. Bahagi dengan tadi ada 13 kotak untuk yang bahagian y-axis. So kita buat sama dengan, kita dapat bacaan dia 0.53 kan. 0.53 tak sesuai lah kalau kita buat 0.5 nanti tak muat. Cuba kita buat 0.5 macam a good number juga. Cuba kita buat dekat y-axis tu kita start dengan 3.0 Haris. Cuba Haris kira dahulu. Jangan buat dua-dua kotak Haris, kena still buat satu-satu kotak besar tu. Oh, ini sebab Haris tengah kira yang satu kan. Okey. Muat tak? Kalau kita ambil 0.5. Tapi kita start dengan 0.3. Oh iyalah, 0.3. Betul lah, kita start dari 0 lah sebab 0.33. Betul, Haris buat tu betul. 0.5, 1. .5 terskip. Sorry. Saya nervous. Faham. Muat tak Ni baru ni. Kita kena sampai 10.5. Haris muat ke Haris? Kira dah macam tak muat. Takut tak muat. Belas sampai atas sekali tu. Boleh. Sampai atas sekali boleh lah. Sepuluh poin lima. Okay. Dah lah. Kita sampai 10.33 je tadi Korang. Dah muat dah. Okay dah. So sampai 10.5 je Haris. 10.5. Okay. Macam tu. 11 pun tak payah. Okay dah. So situ je kita punya y-axis. V square lah. Dia punya title, scale kita. V square kurungan M square S negative 2. Okay, good. Untuk
X exists. So X exists tak payah start dari 0 lah sebab dia start dengan 45 kan tadi height dia. Sorry, dia start dengan 15. So ada 7 data dekat sini. So kita boleh rasanya memang guna sahaja 15. Tak boleh buat macam tu Haris. Bukan dekat situ. Oh, kena kiri lagi. Kena still 20-20 juga. 20-20 kotak. Bukan 10-10 kotak. Sorry, 10-10 kotak. Tak boleh 20-20. So 15, 20. $40, 45. Cukup lah. Macam tu. So tak lebih takut kurus sangat. So kita tak boleh buat macam ni. Kecil sangat sebab graf kita kena besar. Tak lebih pun daripada separuh kertas graf yang kita buat tu. So rather than buat 5-5, kita buat 2-2 lah. Kita buat 14, 16. Macam tu. Sebab kita tak boleh guna scale 5-5 sebab terlalu kecil. Okay, so kita akan buat 14. 16. Macam tu. Kita akan buat 2-2. So tengok muat tak sampai 45. Takut tak muat 45. Cuba kira dulu Haris. Sebelum awak tulis. Boleh. 4, 6. So apa kena buat macam ni korang? Sebab kertas graf kita, kriteria untuk markah pertama adalah your graph paper is more than 80% of your plotted point must be 80% of the usage of the graph paper, of the size of graph paper tersebut. Sebab kita punya data tu kena besar untuk elakkan error lah. Okay, so boleh plot dah. Okay, kita ada 2 minit lagi. Okay, untuk 15 cm, 3.33. Kena cari point 3.33. Untuk 15 cm, 3.33. Satu, dua. Dia 2 kotak kecil tu baru 3. Baru 1. So 2 kotak kecil. Okay. So 3.33. Okay, betul kat situ. Lagi. Bacaan kedua. 3.61 untuk 20. Bukan kat situ tu. 3.6. So 3.6 adalah 2 kotak kecil. Bukan. Haris 3.5 tu dekat situ. So 2 kotak kecil je baru 3.6. Sebab dia ni 0.5. Okay. Betul tak? Sebab 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0. So 2 kotak kecil je dari 3.5. Kat situ. Okay, lagi. 4.38 untuk 25. 5. Okay. 3.48. Berapa tadi? 3.48 sorry, 4.38. 4.3.
Okay, 4.38 close to 4.4 lah. So, betul? Dia lebih kepada 4.4 kan, 4.38 tu. Okay, good. Lagi. Dah 10.57. So, Madam rasa korang boleh continue buat graph, buat best fit line. Macam mana kita nak buat lagi minggu depan? Boleh buat sendiri? Minggu depan kita tak ada apa-apa. Madam rasa korang boleh buat sendiri dahululah. Kalau ada masalah bagi tahu Madam. Boleh kan buat best fit line? Centroid Madam kata lukis cross with a dot. Cross with a circle untuk centroid kita. Buat best fit line, cari gradient, dah dapat nilai gradient. Uncertainty dari gradient. Minggu lepas ada yang ada masalah untuk gradient. Madam akan bagi satu Excel lain untuk gradient. Nanti insyaAllah Madam akan bagilah. Untuk uncertainty jangan risau sangat. Nanti ada Excel lain lah untuk uncertainty untuk gradient. Lepas dapatkan gradient, cari gravity. Kita comparekan gravity yang kita dapat daripada graph dengan theoretical gravity 9.81 yang theoretically. So Madam rasa mungkin kot kena buat lagi kot minggu depan. Kita akan continue lagi. Just buat apa yang boleh buat je lah dulu minggu ni. Haris, boleh Haris? So buat sahaja dulu mana yang boleh buat. Nanti minggu depan kita continue lagi. Madam rasa discussion yang bahagian error and precaution tu dah boleh buat dah. Kita dah bincang tadi dalam pre-lab. Macam tu. Okay, so mungkin nanti tengoklah macam mana. Kalau siapa yang dah dapat buat, kita boleh postkan graph dan analisis yang dia dah buat sebagai contoh pada kawan-kawan lain ke, so that minggu depan kita boleh go through cepat sikit lah siapa yang buat dulu tu. Okay, boleh buat dulu maksudnya. Okay, so Madam rasa tu sahaja. Ada soalan ke nak tanya? Boleh Okay. Boleh, Madam.